Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Hani Suraya binti Cik Hussein dari unit BM1. Pada tugasan kali ini, saya perlu menganalisis kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam penulisan karangan murid tahun 6. Berikut merupakan contoh karangan murid tahun 6 yang saya gunakan untuk menganalisis. Kesalahan pertama yang saya ingin analisis ialah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang pertama ialah Oktober. Mestilah ditulis dengan huruf besar kerana semua nama bulan, hari dan nama khas perlu ditulis dengan huruf besar bagi membezakannya daripada kata biasa. Kesalahan yang kedua ialah makanan. Kesalahan yang murid ini lakukan ialah mengeja makanan dengan M-A-K-A-N-A. Pembetulan bagi kesalahan tersebut ialah M-A-K-A-N-E-M. Ejaan yang tepat ialah makanan. Kesalahan yang ketiga yang dieja oleh murid tersebut ialah M-E-N-D-P-A-T. Pembetulan M-E-N-D-A-P-A-T. Ejaan yang tepat ialah mendapat. Kesalahan murid tersebut ialah meninggalkan A selepas D. Kesalahan yang keempat ialah dieja S-U-T-U. Pembetulan S-A-T-U. Ejaan yang tepat ialah satu. Kesalahan ejaan yang kelima ialah bila-bila. Pembetulan bila, sempang, bila. Tanda sempang membantu menegaskan bahawa ia adalah satu frasa yang khusus dan hubungannya antara dua konsep iaitu bila dan bila. Kesalahan kedua yang saya analisis ialah kesalahan kata. Kesalahan kata yang pertama ialah pada. Pembetulan di. Kata sendi nama di menunjukkan lokasi di mana sambutan itu berlangsung. Kesalahan kata yang kedua, bermandi-mandi. Pembetulan bermandi-manda. Istilah bermandi-manda lebih sesuai kerana ia menggunakan pengulangan yang lebih tepat dalam konteks bahasa Melayu. Kesalahan kata yang ketiga ialah dengan. Pembetulan dan. Penggunaan dan adalah untuk menghubungkan dua pihak yang berbeza. Kesalahan kata yang keempat ialah di dalam. Pembetulan dalam. Penjelasannya penggunaan dalam lebih sesuai dan jelas tanpa perlu menambah di. Kesalahan yang kelima bergotong royong. Bergotong royong perlulah ada sempang di tengah-tengahnya kerana ia merupakan istilah yang terdiri daripada dua kata yang digabungkan untuk membentuk satu konsep yang jelas. Kesalahan ketiga yang saya analisis ialah kesalahan ayat. Kesalahan ayat yang pertama ialah pada minggu yang lalu, sekolah saya. Pembetulannya pada minggu yang lalu, ruang sekolah saya. Ianya perlu ada ruang selepas koma. Kesalahan yang kedua, sambutan hari kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut merupakan acara, jadi ia perlu ditulis dengan huruf besar. Kesalahan ayat yang ketiga ialah acara pada pagi itu dimulai dengan ucapan. Pembetulannya acara pada pagi itu dimulakan dengan ucapan. Kata dimulakan lebih sesuai dalam konteks pasif untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan. Seterusnya, kesalahan yang keempat ialah ada ibu bapa yang turut hadir untuk membantu para guru untuk mengagihkan makanan kepada murid. Pembetulannya ada ibu bapa yang turut hadir untuk membantu para guru dalam mengagihkan makanan kepada murid. Penggunaan untuk secara berulang dalam frasa menjadikannya tidak perlu dan tidak relevan. Kesalahan ayat yang terakhir ialah persembahan itu sungguh menghiburkan, pertandingan melukis dan berwarna poster juga diadakan pada hari tersebut. Pembetulannya, persembahan itu sungguh menghiburkan. Noktah, pertandingan melukis dan mewarna poster
juga diadakan pada hari itu. Perlu dipisahkan menjadi dua ayat supaya mempunyai makna dan jelas. Berikut merupakan sumber rujukan yang saya gunakan semasa menganalisis kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam karangan murid tahun 6. Sekian, terima kasih.